Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okey, hari ni kita sambung ya bab 5 air dan larutan. Kita masih lagi dalam subtopik 5.1 ya. Okey, sebelum kita teruskan, cuba kamu ingat balik apa ciri-ciri fizik air. Air ni apa dia punya ciri-ciri? Contohnya, tidak berbau, tidak berwarna, takat didinya berapa? Berapa takat didinya? 100 darjah Celsius. Takat leburnya berapa? 0 darjah Celsius. Okey. Jadi, hari ini kita tengok kesan benda asing. Kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih air. Takat lebur dan takat didih air. Kita tahu takat lebur air ialah 0 darjah Celsius. Manakala takat didih air ialah 100 darjah Celsius. Okey. Jadi, apa jadi kalau air suling? Okey, tahu kan air suling? Okey. Air suling ni kita masukkan garam. Garam tu adalah contoh benda asing ya, dan tidak semestinya garam, boleh jadi gula ya. Jadi kalau kamu tengok rajah yang ini kan, air suling bila dia dipanaskan dia akan mendidih pada 100 darjah Celsius. Okey. Tapi bila kita letak garam, garam tu contoh benda asing. Okey, bila kita letak garam pada suhu 100 darjah Celsius, air belum lagi mendidih. Tapi dia akan mendidih pada suhu yang lebih daripada 100 darjah Celsius. Biasanya kalau kita buat eksperimen ni, 106 darjah Celsius, 103 darjah Celsius. Macam itulah. Okey. Lepas tu, benda asing juga dia menurunkan takat beku. Menurunkan takat lebur. Takat lebur air. Okey. Okey. Takat lebur adalah 0 darjah Celsius. Okey. Takat lebur air adalah 0 darjah Celsius. Okey, tapi bila kita letak garam, itu contoh benda asing kan, kita letak garam, takat lebur air suling tu dia akan turun di bawah 0 darjah Celsius. Di sini contoh dibagi 6 darjah, negatif 6 darjah Celsius. Boleh jadi negatif 5, negatif 3, negatif 2 darjah Celsius. Yang penting dia mesti rendah daripada 0 darjah Celsius. Maksudnya ni, bila ada garam, ais ni dia tidak akan lebur pada suhu 0 darjah Celsius. Maksudnya aisnya tu lagi tahan lama, dia lambat lebur. Faham ya? Kalau macam takat didih ni, bila kita letak garam, dia lambat mendidih. Okey? Sebab tu kalau kita mau ais batu tu tahan, kita letak garam. Cuba letak garam. Cuba kamu ambil ais batu, kamu biarkan yang tidak diletakkan garam, dan ais batu yang diletakkan garam. Kamu biarkan dia pada suhu bilik. Cuba tengok yang mana lebur dulu. Boleh cubalah di rumah ya. Okey, jadi sifat fizikal air ni juga macam rasa, bau dan warna dia boleh berubah. Okey, dia boleh berubah apabila ada benda asing. Contohnya macam air laut. Air laut tu ada garam kan, jadi rasanya masin kan. Lepas tu kalau air kita letak gula merah, jadilah warna perang. Air kita letak apa? Kita letak sirap, jadi warna merah kan. Jadi warnanya akan berubah bila ada benda asing. Okey. Dan yang eksperimen yang sepatutnya kita buat, inilah takat didih dengan takat lebur air. Kesan benda asing terhadap takat didih dan takat lebur air. Boleh faham ya? Okey. Seterusnya kita tengok penyejatan air. Okey, apa itu penyejatan air? Penyejatan, evaporation kan? Penyejatan ialah proses yang berlaku di permukaan air. Okey? Proses yang berlaku di permukaan air. Okey, di permukaan air sahaja. Di mana dia menukarkan air menjadi wap air. Wap air ataupun gas lah.
ataupun steam, kan? Okey. Jadi cuba ingat balik yang kita belajar sebelum ni, yang perubahan keadaan jirim air tu kan, daripada cecair kepada gas. Dia boleh melalui proses penyejatan ataupun proses pendidihan, kan? Air akan bertukar jadi wap air. Okey, apa beza penyejatan air dengan pendidihan air? Penyejatan air ni dia hanya berlaku di permukaan air sahaja. Tapi kalau pendidihan dia berlaku di seluruh di semua kawasan air tu. Apa sudah bahasa yang paling tepat tu? Kan sebab tu kalau air yang mendidih kita pegang di atas, di tepi semuanya panas, kan? Sebab dia berlaku di keseluruhan air tu. Okey, kemudian proses penyejatan ni dia hanya berlaku di permukaan air dan pada sebarang suhu. Kalau pendidihan, air tulen hanya akan mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, macam mana proses penyejatan ni berlaku? Okey, molekul-molekul air yang di permukaan ni dia terdedah kepada udara, kan? Okey, dia terdedah kepada udara. Okey, jadi dia punya tenaga kinetik lebih tinggi. Dia bergerak dengan pantas dan lama-lama dia akan terlepas dari permukaan air ni dan dia akan naik ke atmosfera sebagai wap air. Okey? Okey, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Okey, yang pertama kelembapan udara. Kelembapan udara ni maksudnya bilangan molekul air. Bilangan molekul air ataupun bilangan molekul wap air yang ada di atmosfera. Kan? Kalau dibandingkan tawau dengan kundasang, yang mana kelembapannya lagi tinggi? Tawau ke kundasang? Kundasang, kan? Kundasang dia punya kelembapan lagi tinggi sebab dia sejuk-sejuk. Di atmosferanya ada banyak molekul-molekul wap air. Okey, kemudian suhu persekitaran. Suhu tahulah, kan? Dan luas permukaan yang terdedah. Okey, luas permukaan yang terdedah. Oh, sorry. Ada 3 je ni, berulang dah ni. Okey, kelembapan udara, suhu persekitaran dan luas permukaan yang terdedah. Okey, yang pertama kelembapan udara. Okey, udara yang kering, dia punya wap air sedikit. Contohnya paling mudah ditawau lah. Contoh dalam gambar ni, gurun. Gurun, kan? Padang pasir. Okey. Okey, udara yang kering, dia punya wap air sedikit. Okey. Jadi, udara yang kering ni, dia boleh menampung lebih banyak molekul air yang terlepas dari permukaan air. Jadi, kadar penyejatan tu lebih tinggi. Okey, kan penyejatan tu kan berlaku apabila molekul-molekul air di permukaan air tu terlepas daripada air tu dan dia terlepas ke atmosfera, kan? Dia lagi molekul-molekul air tu lagi mudah terbebas ke atmosfera apabila bilangan molekul wap air di atmosfera rendah sedikit. Maksudnya keringlah udara tu. Tapi kalau kelembapan udara tinggi, kalau kering maksudnya kelembapan udara rendah. Kalau kelembapan udara tinggi maksudnya lembap, ada banyak wap air di atmosfera. Jadi kadar penyejatan tu akan rendah. Okey, kemudian suhu persekitaran. Okey, bila suhu tinggi, molekul-molekul air yang di permukaan tu dia akan dapat tenaga yang lebih banyak. Jadi dia akan bergerak lebih pantas dan akan lebih mudah terbebas ke udara. Okey. Kemudian yang ketiga, luas permukaan yang terdedah. Okey, luas permukaan ni, kalau luas permukaan yang terdedah itu lebih besar, lebih banyak molekul air akan terbebas ke udara, akan terlepas ke udara berbanding dengan kalau kalau luas permukaan yang terdedah tu kecil. Contoh kan. Contoh baju ni, kan. Kalau kita jemur macam ni, kita buka dia luas-luas, kan. Jadi
luas permukaan yang terdedah kepada udara tu lagi besar, kan? Jadi lebih banyak molekul air yang akan terbebas ke atmosfera, ke udara. Okey, tapi kalau kita lipat baju ni, lipat dua. Jadi dia lambat kering lah kan? Kenapa dia lambat kering? Sebab luas permukaan yang terdedah tu lebih kecil. Bila luas permukaan terdedah lebih kecil, kurang molekul air yang akan terlepas ke udara. Boleh? Okey, yang keempat. Sorry, di depan tadi tu salah. Dia letak suhu persekitaran kan? Sepatutnya yang keempat, pergerakan udara. Okey. Okey, pergerakan udara ni, udara yang angin tu adalah udara yang bergerak. Jadi kalau pergerakan udara maksudnya dia merujuk kepada angin. Okey. Okey, kalau kita letak baju yang basah di tempat yang tidak ada kipas dengan di bawah kipas, yang mana lagi cepat kering? Yang di bawah kipas kah atau di tempat yang tiada kipas? Mesti yang kita letak di bawah kipas. Kenapa yang di bawah kipas tu dialah pula. Bolehlah kan? Kenapa baju yang di bawah kipas tu dia cepat kering? Sebab pergerakan udaranya tinggi. Okey, pergerakan udaranya tinggi. Bila ada udara yang bergerak ataupun pergerakan udara tinggi, dia akan membawa wap air. Dia akan bawa wap air yang ada di dalam udara tu ke tempat lain. Okey? Jadi permukaan yang berhampiran dengan kain kita tu dia akan kering. Jadi lebih banyak wap air akan terlepas ke udara. Jadi ini kadar penyejatan lebih tinggi. Okey? Okey, ini adalah aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. Okey? Okey. Contoh yang pertama, pakaian yang disidai. Kita hari-hari jemur baju kan? Kita jemur baju kan? Contoh paling senang bila kita sidai baju, jemur baju. Kalau hari itu mendung je, lambatlah kering kan? Tapi kalau hari itu panas dengan ada angin, cepatlah kering kan? Lepas tu, garam laut. Okey, garam. Okey, garam ni, garam yang kita makan tu dia ada dua sumber lah, daripada bukit, dari bukit ataupun dari laut. Okey. Okey, kalau yang dari laut ni, kita dapat garam ni dengan cara kita penyejatan air laut. Okey, ini dipanggil penghabluran lah. Okey. Okey, makanan makanan laut yang dikeringkan, ikan kering, ikan bilis, sotong kering, udang kering, itu semua kan. Okey, makanan laut yang dikeringkan ni dia tahan lama sebab dia tidak ada air. Bila tidak ada air, mikroorganisma tidak dapat hidup tanpa air. Jadi dia tahan lama. Okey, lepas tu ni pengering rambut. Okey, pengering rambut ni dia mengeluarkan udara yang panas. Okey. Udara panas ni dia akan meningkatkan suhu dan mempercepatkan proses penyejatan air pada rambut. Jadi rambut kita pun cepat kering. Okey, itu sahaja. So kita habis 5.1. Jadi lepas ni kamu buat latihan yang cikgu bagi ya. Ada apa-apa tidak faham boleh tanya cikgu. Okey, terima kasih.